Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Kembali mendengarkan cerita-cerita seram di channel Zulaikha Roslan. Hari ini 15 Mac 2023. Tak kira di mana saja anda berada, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan oleh Yang Maha Esa. Jemput follow akaun TikTok Zulaikha Roslan Channel. Sebenarnya belum ada video lagi, tapi saya akan cubalah untuk post video dalam masa terdekat ni sebab tengah mencari idea nak promote TikTok account sebenarnya, okey. Dan kalau anda ada apa-apa cerita menarik atau cerita-cerita seram yang anda nak kongsikan dengan saya, anda boleh hantar email anda melalui email address zoo.ixme@gmail.com. Saya tulis email address saya dekat deskripsi box di bawah, jadi anda boleh tengok nantilah. Okey, tanpa membuang masa, anda tekan button subscribe sekarang dan aktifkan notifikasi loceng, jadi anda tidak ketinggalan setiap kali saya update video-video baru. Dan jomlah kita mulakan untuk perkongsian video ataupun perkongsian cerita pada video kali ini. Saya mulakan video pada kali ini dengan sebuah cover story berkenaan dengan cerita wanita berkebaya merah. Sebenarnya cerita wanita berkebaya merah ni saya baru je tahu sebab saya secara tak sengaja ternampak posting di TikTok mengenai sebuah kemalangan jalan raya yang berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan antara Sungai Petani ke Gurun. Okey. Disebabkan saya nampak kemalangan tu, sebenarnya saya buka komen sebab saya nak cari tahu sama ada mereka yang terlibat dengan kemalangan jalan raya tu selamat ataupun tidak. Tetapi melalui ruangan komen, lain pula cerita yang timbul, dan antara cerita yang ada pada ruangan komen tersebut adalah berkenaan dengan wanita berkebaya merah ni lah. Jadi barulah saya tahu berkenaan dengan hantu ataupun sosok wanita berkebaya merah yang dikatakan mengganggu pengguna jalan raya sehingga menyebabkan kemalangan lah. So dekat kawasan Lebuh Raya Utara Selatan ni dia kata memang kerap kali berlaku kemalangan dan sehingga meragut nyawa. Sebelum saya kongsikan perkongsian cerita ataupun komen-komen yang ditulis oleh warga TikTok di ruangan video tadi tu, saya nak kongsi dulu mengenai sebuah ataupun pengalaman yang berlaku pada tahun 2009 oleh seorang guru bahasa Arab. Pada masa ni dia kata dia memandu kenderaan dia menuju ke Gurun lah, dan awalnya dia kata kenderaan dia tu rasa macam terlampau berat, sangatlah berat, sehingga kan dia kata kos perbelanjaan minyak untuk ke Gurun masa tu meningkat daripada RM60 kebiasaannya kepada RM100. Dan daripada cerita beliau juga dia kata sewaktu dia turunkan abangnya dekat Fekra Lubuk Sirih, dia melihat seolah-olah ada kelibat yang ikut sama keluar daripada kereta dia pada masa tu. Antara pengalaman seram dia yang lain adalah dia secara tidak sengaja terakam susuk wanita berkebaya merah ni dekat belakang isteri dia sewaktu diorang singgah di RNR Gurun. Pada masa ni dia memang nak tangkap gambar wife dia, dan dia kata memang dia positif sangat, tak ada sesiapa pun yang berada di belakang isteri dia pada masa tu. Tetapi setelah gambar tu dipetik dan dilihat kembali gambar tu, dia ternampak ada satu susuk tubuh dekat belakang isteri dia, tapi susuk tubuh ni tak jelas. Dia tak nampak macam fizikal seorang manusia, dia just nampak macam bayangan. Tetapi daripada bayangan tu boleh nampak yang susuk tubuh ni macam seolah-olah memakai kebaya berwarna merah. Itu antara perkongsian daripada laman Sesawang mengenai wanita berkebaya merah ni. Sebenarnya kan bila saya buka Google dan saya search berkenaan dengan kebaya merah ni, tak banyak cerita yang timbul, dan kebanyakan blog-blog yang ada hanya kongsi kembali cerita guru Arab ni tadi. Jadi tak banyak sebenarnya cerita yang saya dapat daripada Google. Tapi ada satu artikel berita harian yang diterbitkan pada tahun 2018, Mac 29. Sebuah perkongsian yang dikatakan sebenarnya hantu berkebaya merah ni hanyalah dongeng semata-mata, sebab ada beberapa kumpulan lelaki yang pakat lah, dia berpakat dengan 3 ke 4 member dia, masing-masing pakai baju kebaya merah yang sama, dan diorang ni suruhlah duduk dekat tempat yang berbeza, checkpoint berbeza kan. Jadi bila ada kenderaan lalu, dia dah nampak ada seorang wanita berkebaya merah kat tepi ni, so dia mungkin first dia nampak, dia abaikan, dan bila dia lalu lagi dia ternampak lagi.
lagi. Ada kebaya merah lagi. Bila dia lalu, dia nampak lagi kebaya merah ni. So dia kata macam hantu berkebaya merah ni sebenarnya rekaan diorang semata-mata. Jadi bila dia dah viralkan benda tu, orang dah mula percaya yang sebenarnya hantu kebaya merah ni tak wujud pun. Tetapi melalui ruangan komen video dekat TikTok tadi tu, sebenarnya ramai yang mula berkongsi cerita seram mereka sewaktu diorang lalu dekat jalan ni. Dan konon-kononnya lah ada pendapat ataupun ada perkongsian yang cakap kalau korang nak sangat tengok hantu kebaya merah ni, korang boleh lalu dekat jalan tu lepas waktu maghrib. So confirm korang boleh nampak, katanya lah. Jadi antara beberapa perkongsian yang ada dekat kalangan warga TikTok, diorang ni memang hampir dan kebanyakan daripada mereka memang hampir terlibat dalam kemalangan jalan raya. Cakap yang diorang nampak macam ada sesuatu yang melintas, okey. Ada perkongsian yang cerita dia nampak seolah-olah ada kucing hitam yang melintas, dan dia rasa dengan jelas yang memang dia dah langgar kucing hitam tu. Dia boleh rasa yang kereta dia macam bergegar, dan dia boleh rasa yang bumper dia tu macam kemik lah, sebab kucing tu macam batu, dia kata waktu dilanggar. Tapi bila diorang turun daripada kereta dan tengok, sebenarnya tak ada apa-apa pun dekat depan diorang. Kenderaan dia pun dalam keadaan baik. Okey. Tak kurang juga daripada tu, ada yang cakap benda yang melintas tu sebenarnya adalah seorang wanita yang memang berkebaya merah, yang memang nampak dia berkebaya merah. Ada juga yang cakap wanita yang melintas tu dia bawa seorang anak kecil dengan dia. Itu antara beberapa perkongsian warga TikTok yang hampir terlibat dengan kemalangan lah. Antara perkongsian seram yang lain, diorang kata setiap kali lalu dekat laluan ni, tak kira lah kau naik kereta ke ataupun kau naik motor, kau boleh bau satu bauan yang sangat wangi, seakan-akan bau bunga melu. Dia macam automatik bila kau lalu dekat situ, kau akan bau macam satu bauangan yang sangat wangi. Okay, kau bayangkanlah dekat tepi tu, kiri kanan tu hutan, dan tiba-tiba kau boleh bau benda wangi. Macam tak logik kan, dia kata. Bauan tu dia akan hilang selepas diorang dah habis lalu dekat laluan tu. Dia macam automatik macam tu. Ada seorang akak ni, dia ceritakan pengalaman dia yang baru dia alami dekat jalan tu. Dia kata waktu dia lalu dekat jalan ni, tiba-tiba tayar kereta dia pancit. Dan masa tayar kereta ni pancit, tak nak, dia kata dia dengan adik dia terpaksalah keluar nak tukar tayar. Sorry, saya tak berapa ingat dia dengan adik dia ke ataupun sepupu dia pada masa tu. Dan masa dia keluar nak tukar tayar ni, dia boleh dengar ada suara perempuan. Suara perempuan macam gelap macam tu, dia kata. Dekat kawasan hutan macam tu ada suara perempuan gelap. Macam tak logik kan? Tak logik kan ada suara perempuan. So diorang macam abaikan, diorang cepat-cepat tukar tayar dan masuk dalam kereta pada masa tu. Dan mujurlah sebenarnya tak berlaku apa-apa. Pesanan daripada warga tempatan, jangan memandu dalam keadaan laju, sebab bila kita laju, kebiasaannya bila kita dah mula laju, kita akan mula leka. Dan bila kita dah leka, kononnya wanita berkebaya merah ni akan muncul ataupun akan melintas. Dan pada masa inilah sebenarnya kemalangan boleh terjadi. Jadi itu je perkongsian ringkas mengenai wanita berkebaya merah. Saya nak mulakan perkongsian cerita seram pada video kali ini dengan menceritakan pengalaman saya sendiri, dan benda ni baru je terjadi sebenarnya. Saya tak boleh nak cakap cerita ni seram ataupun memang terlampau menakutkan ke macam mana, tapi masa benda ni terjadi pada saya masa tu memang sangat-sangat menyeramkan dan juga misteri lah. Jadi Ahad lepas, saya tinggal berdua di rumah dengan anak saya. Anak saya baru 10 bulan. So sebab husband saya tak ada, dia keluar ada urusan. Jadi masa ni jam dah pukul 10.30 dan waktu ni memang waktu tidur anak saya. Jadi anak saya dah mula merengek nak tidur lah. Jadi seperti biasa, saya akan matikan televisyen dan saya akan letak remote dekat rak yang ada, dan saya akan tidurkan anak saya lah. Masa saya baringkan anak saya ni, saya masih lagi dekat ruang tamu. Jadi saya memang duduk depan TV lagi. Okay, memang saya biasa tidur dekat area-area situ pun lah sebenarnya. Jadi saya tidurkan anak saya, tak sampai 10 minit anak saya dah terlelap. Dan masa ni pandangan saya memang ke arah televisyen saya. Memang saya tengah memandang televisyen saya sebab anak saya baring dekat situ kan. So bila anak saya dah tidur, saya pun nak renggangkan badan dan saya pun nak baring lah, nak rehatkan diri. Dan masa ni sebenarnya saya membelakangkan televisyen dan saya menghadap ke arah dinding. Saya rasa macam tak berapa lama pun saya terlelap.
dan bila saya sedar jam masa tu dah pukul 11.30. Bila saya pusing nak menghadap televisyen tu dari balik dan saya nak tengok anak saya, pada masa ni saya nampak yang televisyen saya hidup semula. TV saya ni jenis Android TV. Okay, walaupun di Android TV saya kena masukkan aerial baru saya boleh tengok live TV, baru boleh tengok channel-channel biasalah. Tapi disebabkan saya malas nak pasang aerial, jadi saya guna macam Astro tu kan, yang ada channel, banyak-banyak channel kat situ kan. Jadi tak serabut nak masuk aerial luar kan. Kalau let's say kita buka TV tu, memang dia akan keluar scan your channel. Dia akan keluar scan your channel. Maksudnya dia tak boleh nak play live TV kecuali kalau saya buka apps yang ada dalam Android TV tu. Dan masa saya pusing ni, saya nampak TV tu hidup dengan perkataan please scan your channel. Masa ni saya dah terkejut dah, sebab masa saya matikan TV tadi tu, saya matikan sewaktu anak saya tengok YouTube Cocomelon. Jadi kalau let's say TV tu saya tak matikan ataupun saya tertekan balik untuk hidup, dia akan pop up balik Cocomelon tadi. Sebab lah saya matikan ialah Cocomelon tu. Kecuali kalau TV tu dah tutup dalam jangka masa yang lama, barulah dia akan keluar please scan your channel. Okay. Dan sebelum saya tidur tadi, sebelum saya palingkan belakang saya ke arah dinding tadi tu, saya menghadap TV tu, tak ada apa-apa pun yang terbuka. Tak ada pun tulis please scan your channel. Dan yang paling penting, saya nampak lampu dekat TV tu berwarna merah. Kalau TV tu hidup, dia akan keluar color kuning. Jadi masa ni kan, bila saya pusing, saya nampak TV saya keluar perkataan please scan your channel. Masa ni kan, dia tak, kita punya reaksi tu tak macam aku lupa tutup TV lah, lepas tu nak ambil remote nak tutup kan. Tak, saya punya reaksi masa tu automatik jantung saya bergerak dengan sangat laju. Memang laju gila dia bergerak masa tu. Saya pun tak pasti kenapa dan badan saya menggeletar habis. Sebab saya memang yakin saya tutup TV dan saya positif lah yang saya tutup TV masa tu. Jadi bila saya nampak yang TV saya terbuka, dia macam ada satu perasaan yang tiba-tiba, Allah, siapa pula yang buka TV aku? Dia macam spontan tau, bulu roma naik meremang masa tu. Dia memang spontan, dia bukan macam buat-buat ke apa. Tak. Dan masa ni kan, saya tak nak fikir panjang lah sebab saya berdua dengan anak saya kan. Saya ambil remote, saya tutup kan. Saya tutup balik TV tu. Tapi pada masa yang sama, bulu roma saya masih lagi meremang. Tak berhenti meremang. Dan dada saya gerubuk. Memang laju sangat. Saya dah lama tak rasa perasaan macam ni sebenarnya. Dia macam perasaan yang kita berada di dalam keadaan yang terlampau takut. Sebenarnya saya tak pasti sama ada saya memang cuai ataupun tak. Tapi saya sangat positif yang saya matikan televisyen saya. Sebab saya tidurkan anak saya, memang saya biasa buat macam tu. Sebab tu saya cakap kan, saya tak pastilah ni perkongsian seram ataupun tidak, tapi bagi saya pada masa tu memang sangat-sangat seram sebab badan saya pun memberikan reaksi yang seolah-olah memang ada sesuatu pada masa tu. Rumah saya ni sebenarnya rumah baru saya duduk kan, dan dekat rumah ni pun awal-awal saya duduk memang kerap kali terdengar bunyi-bunyi perabot yang diubah-ubah. Sekali-sekala adalah dengar bunyi guli, tapi so far tak ada apa-apa gangguan yang teruk lah sebenarnya. Dan bila kita konsisten buat apa yang kita buat kan, kita solat semua, saya rasa benda tu tak berani nak mengacau pun. Cuma yang pengalaman yang baru-baru ni memang agak menyeramkan bagi saya. Dan husband saya suruh think positif je. Dia kata, alah remote tu rosak kot sebab anak saya suka masukkan dalam mulut. Okay lah, saya nak think positif juga macam tu. Saya fikir remote tu rosak je lah sebab saya duduk kat rumah tu kan, tak nak terlampau berfikiran negatif kan. Nanti bila kita terlampau takut, kita akan ada satu perasaan yang kita sendiri cipta yang konon-kononnya ada penampakan lah apa. Saya tak nak benda tu jadi sebab saya ada anak kecil. So itu je perkongsian daripada saya. Tak pastilah anda nak rasa benda tu seram ke tidak, tapi bagi saya pada masa tu memang agak menyeramkan. Perkongsian kedua ni daripada Lana mengenai pengalaman dia sewaktu dia menjadi facilitator, sewaktu dia menuntut dekat sebuah universiti awam lah. Masa ni dia ambil ijazah. Biasanya lah dia kata memang dia
start je tahun kedua memang dia dah bergerak aktif sebagai facilitator, sebagai wakil asrama. Dia tak jadi majlis perwakilan pelajar, dia kata. Jadi bila dia jadi FESI, sebenarnya dia secara tak langsung memang terlibatlah dengan kemasukan pelajar-pelajar baru. Jadi biasalah bila kita ada budak-budak baru, banyaklah peraturan-peraturan baru yang perlu diperkenalkan, dan ada di kalangan budak-budak ni sebenarnya tak boleh nak jaga adab ataupun jaga perilaku. So dia kata ringkasan untuk universiti dia ni, universiti ni ada tiga kampus, dan kampus dia ni adalah sebuah kampus yang berada di pendalaman. So kalau nak masuk dekat kampus dia ni, kita semua akan melalui satu hutan-hutan kecil lah. So dekat hutan kecil tu ujung dia akan ada kampus dia, dan bila ada dekat kampus dia tu, kawasan kampus dia tu macam tenang lah, sebab kau boleh nampak view gunung, kau boleh nampak view bukit, dan lebih cerita dia lebih macam flora punya pandangan lah. Okay. So bila kemasukan pelajar baru, and masa ni si Lana ni baru semester ketiga, tahun ketiga. So bila kemasukan pelajar baru, semuanya berjalan dengan lancar lah. So seperti biasalah, bila ada pelajar baru mesti ada minggu orientasi. Minggu orientasi ni memang biasanya akan drag masa, dan suatu hari tu aktiviti minggu orientasi tu berakhir agak lambat pada pukul 11 malam. Dan selepas pukul 11 malam ni, pelajar-pelajar dilepaskan untuk pergi minum malam dulu, barulah diorang balik ke bilik. Sebabkan makanan dah memang ada tersedia, jadi FESI tak benarkan diorang balik bilik dulu, sebab tak nak membazir makanan-makanan tu. So diorang kena ataupun diorang diwajibkan untuk pergi ke cafeteria, ambil makanan untuk minum malam dan pulang ke bilik asrama masing-masing. Okay, masa ni pun FESI yang ada pun diorang tak terus balik. So lepas pelajar-pelajar dah masuk bilik, kurang lebih dah 11 lebih, memang dah menghampiri pukul 12 pada masa tu, FESI pun berkumpul lah dekat dewan tutup, dan diorang buatlah lebih kepada macam sesi perbincangan lah, recap balik apa yang berlaku sepanjang hari tu, macam mana nak elakkan benda tu berlaku lagi. So sedar tak sedar masa tu dia kata jam memang dah pukul 12 lebih. FESI pun dah ngantuk, sebab esok pagi FESI nak kena bangun lebih awal daripada pelajar-pelajar yang ada. So diorang pun jalanlah masuk ke dalam bilik. Masa ni dia kata memang dia dah terlampau penat, dia terus mandi dan baru nak lelapkan mata dekat atas katil, tiba-tiba pintu bilik diorang ni diketuk berulang-ulang kali. Macam tu. Memang keadaan orang yang ketuk bilik tu, dia kata memang dalam keadaan yang meresahkan. Assalamualaikum akak, Assalamualaikum akak. Yang FESI ni kan baru nak lelapkan mata, diorang dah terkejut lah, pintu bilik diorang digegar macam tu kan. So diorang pun bangun lah buka pintu, dan masa diorang buka pintu ni, ada beberapa orang pelajar junior yang dalam keadaan kelam kabut duduk dekat depan diorang tu. Terus diorang cakap macam ni, akak tolong kita akak, kawan kita dekat bilik tu dia macam kena rasuk akak, tolonglah akak, kita orang takut akak, macam tu. Dan bila FESI dah dengar, diorang ni memang dah standby untuk perkara-perkara macam ni terjadi. So diorang pun capai tudung dan terus bergerak pergi dekat bilik budak-budak ni lah. Korang tahu tak apa yang diorang nampak masa tu? Diorang masuk je dalam bilik budak-budak ni, diorang nampak yang budak kena rasuk ni, nama dia Izzati, mencangkung dekat birai katil. Kan katil kan ada birai yang hujung tu kan, dia mencangkung dekat birai tu, dan kebetulan si Izzati ni rambut dia panjang, dia mencangkung pandang ke bawah dengan rambut dia yang panjang macam tu, macam kakak Ponti tengah mencangkung dekat mana-mana. Masa dia masuk budak tu memang macam tu. Masa ni dia kata meremang bulu roma ni, tengok budak tu boleh mencangkung statik, diam je dekat birai tu. Birai tu kan batang kan, so kalau nak mencangkung pun berapa lama kita boleh mencangkung, dan dengan kita punya berat badan boleh ke kita nak mencangkung kat situ pun kan. So macam tak possible kan. Tapi budak tu dia boleh mencangkung dalam keadaan macam tu. Sementara nak tunggu ketibaan ustaz dan juga beberapa FESI lelaki yang lain. Okay, masa ni diorang dah maklumkan dekat ketua FESI. So ketua FESI kan lelaki, so dia lah yang mainkan peranan nak cari ustaz semua tu. Masa ni diorang ada dekat dalam bilik tu, budak-budak junior ni diorang pindahkan pergi bilik sebelah.
suruh dia orang berehat dekat bilik sebelah. Dan versi wanita yang ada pada masa tu, si Lana ni dengan beberapa orang rakan dia lah, tak ramai, lebih kurang dalam 6 ke 5 orang macam tu sahaja. Diorang perhatikanlah budak ni, takutlah tiba-tiba kan dia buat benda yang tidak diingini kan. Dan sambil budak tu mencangkung dekat birai katil tu, boleh nampak yang dia gerakkan kepala dia kiri kanan macam tu, dan sesekali dia tenung ke arah Lana ni dengan satu pandangan mata yang sangat-sangat menyeramkan. Memang Lana kata bila dia tengok tu, budak tu tengok dia dalam keadaan yang memang sangat-sangat menyeramkan. Dan bila ustaz dah sampai, ustaz pun terkejut tengok dia macam tu. Ustaz mulakan dengan bacaan doa pelindung diri untuk elakkan daripada terkena daripada gangguan-gangguan lain. Dan ustaz pun mulakanlah sesi ruqyah. Masa ustaz mulakan sesi ruqyah ni kan, sebelum tu masa ustaz ni baru nak sampai, budak Izzati yang kena rasuk ni, dia macam seolah-olah tahu ada ustaz yang nak sampai. Dia macam tahu yang ada orang yang boleh buang dia. Dia bertindak macam mana tahu, daripada dia mencangkung dekat atas birai katil tu, dia lompat turun dan dia berdiri. Dia macam tunggu ustaz tu sampai. Dia macam boleh tahu, dia boleh sense yang ada seseorang yang akan mengganggu dia pada masa tu. Bila ustaz sampai, ustaz teruskan dengan bacaan doa perlindungan diri dan ustaz mulakan sesi ruqyah. Masa ni sebenarnya memang ambil masa yang agak lama dan adalah sesi dialog di antara ustaz dengan budak tu. Korang tahu tak, masa budak tu kena rasuk dan dia berdiri kan, dia bertingkah seperti seorang nenek sebenarnya. Dia macam bongkokkan badan dia dan dia letak dia punya tangan dekat depan macam seolah-olah dia tengah pegang tongkat. Dan beberapa dialog yang ada masa tu, nampaklah yang sebenarnya hantu yang rasuk budak ni, dia kata dia marah sebab budak-budak ni buat bising dekat tempat dia. So si Lana and the gang ni memang tak tahu tempat dia tu dekat mana, sebab budak-budak ni sepanjang minggu orientasi diorang tak dibenarkan keluar atau ke mana-mana. Jadi kalau let's say diorang nak bergerak daripada satu tempat tu, diorang akan bergerak secara berkumpulan. Jadi si Lana ni tak pasti apa yang nenek tu maksudkan dengan tempat saya. Jadi setelah beberapa ketika ustaz ruqyah kan, dan nenek tu pun macam okey, dia keluar tapi dia cakap jangan ganggu dia lagi, macam itulah lebih kurang. Dan benda si Izzati tu pun rebah setelah benda tu macam kelihatan seperti keluar, sebab dia kata boleh rasa macam desup angin berlalu pergi. Dan Izzati pun rebah jatuh. Dan masa Izzati ni sedar, ustaz bagi dia air untuk tenangkan diri, dan macam biasalah mengucap selawat, Al-Fatihah, Ayatul Kursi. Dan bila budak ni dah okey, barulah dia dilepaskan untuk rehat semula bersama dengan rakan-rakan dia yang lain. Tapi alhamdulillah lah, malam tu diorang tidur dengan lampu terbuka dan alhamdulillah tak ada gangguan lain. Hanya itu saja yang berlaku pada malam tersebut. Perkongsian terakhir ni pun sebenarnya berkenaan dengan asrama jugalah, dikongsikan daripada Fitri. Fitri ni dia seorang majlis perwakilan pelajar, dan sewaktu dia belajar di sebuah universiti awam. Sebenarnya universiti ni universiti baru dia kata, dan masa batch awal tu memang tak ramai pun student, lebih kurang 30, 50 macam tu je, tak sampai 100 pun. Dan semakin lama semakin bertambah jumlah pelajar lah, sebab mestilah universiti kan, mestilah kita nak kembangkan, takkan nak remain dengan jumlah yang sedikit kan. Jadi bila jumlah pelajar dah bertambah, dia kata nak tak nak diorang kena cari penempatan baru untuk pelajar-pelajar yang akan masuk, sebab memang tak muat dengan kapasiti yang sekarang ni. Dan kemasukan pelajar baru, dia kata memang tak muat untuk tinggal di asrama. Tapi sebab pelajar baru kan, diorang tetap kena tinggal dekat asrama dulu sekurang-kurangnya tahun pertama. Jadi masa ni dia kata memang dia ada satu lagi blok bangunan. Blok bangunan ni sebenarnya agak jauh daripada kampus. Jadi kalau nak berulang-alik daripada blok bangunan tu ke kampus, kena naik bas lah. Dan bas pun memang diorang sediakan. Jadi blok bangunan ni dia lebih senang kalau saya cakapkan macam apartment lah. Dia punya bentuk tu macam apartment, 3 tingkat sahaja. Dan satu tingkat tu memang banyak rumah. So satu rumah boleh muat lebih kurang 10 ke 12 orang. Jadi ada katil-katil yang diorang masukkan. Memang universiti dia dah standby lah blok bangunan ni dengan perabot. Cuma
tak ada siapa-siapalah yang tinggal dekat situ. Sejak daripada awal universiti tu ditubuhkan lagi, penempatan tu memang dah ada, tapi tak ada sesiapa pun lah yang tinggal dekat situ, sebab diorang tinggal dekat kolej kediaman yang berada berdekatan dengan kampus. So dipendekkan cerita, disebabkan nak masuk pelajar-pelajar baru yang jumlah dia lebih ramai, jadi blok bangunan tadi tu akan digunakan sepenuhnya lah untuk kemasukan pelajar-pelajar baru. Masa ni sebenarnya disebabkan dah lama kosong, jadi memang niat universiti dia pada masa tu nak buat semah bangunan dululah, nak buat bacaan doa selamat, nak elakkan daripada berlaku perkara-perkara yang tak diingini. Cik Fitri ni Majlis Perwakilan Pelajar, kita panggil MPP Sebabkan dia MPP, dia dan juga beberapa jawatan kuasa yang lain antara orang yang bertanggungjawab untuk memastikan yang bangunan tersebut selamat untuk diduduki oleh pelajar-pelajar baru. Jadi berlangsunglah sesi semah bangunan daripada ustaz yang dijemput lah. Okey. Ustaz ni memang akan buat beberapa kali sesi semah, sebab ustaz ni kata dia punya feeling macam ada sesuatu yang dah lama tinggal dekat situ. Jadi dia mulakan sesi tu dengan pada waktu siang. Dia mulakan sesi semah tu pada waktu siang. Dan pada waktu siang ni dia kata sekitar pukul 10 pagi macam tu diorang mulakan aktiviti, mulakan bacaan semah-semah ni dulu. Masa ni memang diorang buka semua pintu yang ada dekat blok bangunan tu, pintu utama rumah memang dia buka. Sebab tak pastilah, dia kata tak pasti kenapa, tapi ustaz suruh buka semua. Dan diorang memang ramai, so diorang buka lah, diorang pusing keliling rumah tu buka semua. Dan bila ustaz tu mula bacaan doa, pintu-pintu asrama tu tertutup. Peng! Dia macam seolah-olah bagi warning, jangan ganggu aku. Macam itulah lebih kurang. So tapi ustaz tak putus asa lah, dia teruskan juga dengan bacaan semah. Dan korang tahu tak, rumah korang tu kalau pintu dah tertutup kan, normally dia akan auto lock kan. So kalau kau nak buka balik, kau kena pusing tombol kan. Tapi hari tu pintu tu dia boleh automatik buka balik lah. Dah tutup buka macam tu lebih kurang. Kalau ikutkan logik, dia dah auto lock kan, so macam tak logik pula boleh buka balik kan. Tapi masa tu pintu tu dia boleh buka balik. So ustaz dah kata dah, biasalah, ni dah gangguan asal lah ni baru gangguan biasa sebab siang mungkin. Jadi ustaz tamatkan sesi semah tu pada pagi tu, dan dia sambung pula pada malam keesokan harinya. Dia tak buat terus malam tu, dia buat malam keesokan harinya. Dan malam ni sebenarnya lagilah macam menyeramkan. Baru je mula bacaan doa, tiba-tiba satu bangunan blackout. Lampu mati semua. Tak ada satu lampu pun yang ada dekat bangunan tu. Tapi nak cakap gelap sangat tu taklah, sebab ada lampu jalan. Korang nanti kan korang confuse. Kalau bangunan apartment kan, daripada jalan kan, dia keliling tu kan dia jalan raya lah kan. So ada lampu-lampu yang menyinari kan. So dia macam tu juga keadaan dekat situ. Dia ada lampu-lampu jalan yang menyinari tapi tak begitu terang. So disebabkan lampu mati, dah blackout, jadi ustaz minta lah beberapa orang yang ada dekat situ, boleh tak kalau korang turun bawah, korang tengok dekat power room, ada tak switch yang jatuh. Kalau ada, minta tolong naikkan balik. Sebab nak bagi terang balik lah kan, takkan nak buat dalam keadaan gelap. Dan masa ni ada 3 orang pelajar yang ustaz cakap jangan pergi seorang, pergi 3 orang. So 3 orang tu turunlah nak pergi. Disebabkan tangga tu gelap, tangga tu gelap, salah seorang pelajar yang turun ni, MPP yang turun ni, dia buka lah lampu torchlight. Masa ni dia kata dia baru je hidupkan lampu torchlight dia. Korang pegang handphone nak hidupkan lampu torchlight, korang pegang akan menghadap muka korang kan. Maksudnya torchlight tu dia akan straight macam tu kan. So bila korang hidup, automatically pump, dia akan terpampang dekat dinding ke mana-mana, terang macam tu kan. So masa ni bila dihidupkan je torchlight dia, dihidupkan torchlight dia, tiba-tiba bila lampu menyala, daripada keterangan lampu torchlight tu dia boleh nampak ada perempuan tengah duduk dekat depan tangga. Dan masa ni dia memang terkejut sangat. Budak yang buka lampu ni dia terkejut sangat. Dia automatik tergelincir, kau jatuh. Nasib baiklah dia tak ada apa-apa kecederaan yang parah, sebab dia terjatuh tangga masa tu. Nasib baiklah tak ada apa-apa yang parah, dan dia hanya luka-luka kecil je. Semah bangunan tu berlangsung beberapa kali, sehinggalah setelah beberapa kali
tiada gangguan yang serius sewaktu semah bangunan tu. Maksudnya tak adalah tiba-tiba pintu tu terbuka, tertutup lagi, lampu mati ke, tak adalah. Dan bila Ustaz rasa macam dah lebih tenang bangunan tu, barulah Ustaz kata insyaAllah dah tak ada apa-apa. Itu je perkongsian cerita daripada Fitri berkenaan dengan blok asrama tempat dia belajar dulu. Itu saja perkongsian cerita untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan drop in komen anda. Macam biasa, apa sahaja yang berlaku anggap sebagai perkongsian cerita, jangan terlampau taksub sebab kebenaran dia masih lagi milik Yang Maha Esa. Jangan lupa share video ni, mana tahu saya boleh naikkan lagi saya punya subscriber. Kita tak boleh henti setakat 1000, okey? Jadi sampai kita jumpa on the next video. Terima kasih guys. Bye.